Okey, baik. Bertemu kembali dalam Siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama dengan kami. Dan untuk yang baru saja bersama dengan kami pada pagi ini, kita nak bercakap berkenaan persidangan Undang-Undang Persaingan 2022 MyCC yang ketiga, di mana untuk pengetahuan anda semua, persidangan ini bertujuan untuk menguatkuasakan Akta 2010 bagi melindungi proses persaingan bagi kepentingan perniagaan pengguna ekonomi. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh MyCC hari ini. Selamat pagi diucapkan kepada Tuan Iskandar Ismail selaku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Syaidah. Okey, baik. Terima kasih bersama kita hari ini di studio untuk kita bercakap berkenaan topik ini. Mungkin mukadimahnya kita berikan sedikit pengenalan terlebih dahulu untuk penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan MyCC ini. Silakan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput MyCC kepada pagi ini. Sedikit berkenaan dengan MyCC. MyCC adalah nama singkat kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Ia adalah satu agensi di bawah KPD NHCP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. MyCC telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan kami menguatkuasakan Akta Persaingan 2010. Jadi kami dah lebih 10 tahun beroperasi dan nak ceritakan sikitlah Syuhaidah tentang MyCC ini. MyCC ini lain daripada lain. Jadi ramai yang tertanya-tanya kami ini adalah badan separa kehakiman. Jadi kami siasat, kami akan tentukan pihak-pihak yang disiasat itu melanggar undang-undang atau tidak, dan terus selepas itu kalau mereka melanggar kami akan mengenakan penalti kewangan. Jadi semuanya di bawah satu bumbung. Jadi isu yang kami siasat selalunya isu kartel, isu penyalahgunaan monopoli ataupun kuasa dominan pasaran. Okey. Baru-baru ini kecoh sikitlah berkaitan dengan isu ayam. Ada kartel yang kata bermonopoli harga ayam ini. MyCC diberikan tanggungjawab untuk memberi ialah orang kata menyiasat tentang laporan ataupun dakwaan yang dikeluarkan ini. Mungkin boleh sedikit sebanyak berikan perkembangan terkini berkenaan dengan isu tersebut sebelum kita bergerak ke topik itu untuk bercakap berkenaan dengan pindaan akta ini. Okey. Kami telah menubuhkan pasukan khas pada Februari tahun ini. Jadi dengan fungsi MyCC yang berlainan daripada yang lain, kami mahu rakyat Malaysia faham bagaimana kami menjalankan penyiasatan dan juga membuat keputusan. Jadi bila kami siasat mulai Februari tahun ini dan kami berada sekarang di penghujung penyiasatan, dan insya-Allah hujung bulan ni kami akan bentangkan kepada anggota-anggota Suruhanjaya kami yang diketuai oleh pengurusi kami Datuk Seri Syamuddin Mohamad Yunus. Mereka akan menentukan sama ada pihak-pihak yang kami siasat berkenaan kes kartel ayam ni sama ada mereka betul-betul melanggar undang-undang Akta Persaingan 2010 tu. Jadi lepas kami sudah buktikan, kalau kami ada bukti kukuh mengatakan mereka mencipta satu kartel, pada masa itu kami akan keluarkan keputusan cadangan dulu. Sebab keputusan cadangan ni penting, Syuhaidah. Sebab bila kita dah siasat, jadi kita perlu dengar pihak mereka dulu. Biar mereka buat representasi. Kenapa mungkin dia nak persoalkan bukti-bukti yang kami ada tu. Jadi dari situ anggota-anggota Suruhanjaya akan membuat keputusan sama ada betul-betul mereka melanggar atau tidak. Jadi kalau ya, dan keputusan akhir akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya ataupun MyCC. Okey, baik. Itu dah secara ringkas sebenarnya bagaimana MyCC memainkan peranan dalam isu kartel ayam yang pastinya bergerak di bawah Akta Persaingan 2010 ini. Tapi untuk maklumat anda semua, ada pindaan terhadap akta ini. Ya, betul. Jadi sekarang kongsikan. Pindaannya besar, Syuhaidah. Jadi pindaannya ada dua bahagian yang besar. Satu yang paling utama adalah memperkenalkan rejim kawalan penggabungan yang mengurangkan persaingan di pasaran Malaysia ni. Sebab pasaran Malaysia ni tak besar, tak besar macam di Jepun, di Korea dan sebagainya. Jadi
antara fungsi kawalan penggabungan ni, rejim kawalan penggabungan ni adalah untuk memastikan sentiasa pasaran kita ni rancak dengan persaingan. Maksudnya ada syarikat-syarikat yang bersaing di dalam pasaran tu. Kita tak mau jadikan satu pasaran kita ni, contohnya kita ambil lah contoh kasut. Okay? Jadi kita tak mau jadi syarikat kasut tinggal satu atau dua. Kita nak beratus kalau boleh, ataupun beribu kalau boleh. Jadi persaingan tu sentiasa rancak dan kita ada pilihan barangan yang kompetitif. Jadi kita nak mengelak konsentrasi yang boleh menjurus kepada monopoli. Isu monopoli memang tidak sukar diterima oleh rakyat sekarang. Ya, so jadi itu pertama. Keduanya, kadang-kadang ada kartel yang menggunakan penggabungan untuk melindungi kartel mereka. Jadi mereka membuatkan penggabungan ni seolah-olah sah dari segi undang-undang. Padahal mereka ni, pesaing-pesaing ni bergabung dan menggunakan platform itu. So, jadi kita nak elakkan tu. Okay. So, jadi bila mereka nak bergabung, mereka kena minta kebenaran MyCC. Dan MyCC akan kaji sama ada betul atau tidak penggabungan itu untuk kebaikan pasaran. Kalau tidak, ia mengurangkan persaingan, kita tidak akan benarkan. Lazimnya apa sebab-sebab penggabungan yang... Dia kadang-kadang penggabungan ni, ada syarikat yang mahu tiba-tiba dia mempunyai masalah kewangan. Dia perlu diselamatkan. Okay? Jadi ada syarikat lain ataupun syarikat besar yang boleh mengambilnya. Okay? Membeli syarikat itu supaya dia diletakkan di bawah naungan mereka. So jadi syarikat itu bertambah besar. Kalau Syahidah perasan dulu 2-3 tahun dulu Grab dengan Uber bergabung. Perasan? Bising satu Malaysia. Tak ada lagi promosi RM1 ataupun percuma, ya. Lepas tu kita dengar Jaya Grocer akan dibeli oleh Grab. Kita dengar baru-baru ini ada ura-ura Axiata dan Telenor. Axiata adalah syarikat yang mengawal Axiata, dan Telenor adalah mempunyai Digi. Mereka mahu bergabung. So, jadi bayangkan kita ada 3 yang utama, Celcom, Digi dan juga Maxis. So, jadi kalau Celcom dan Digi bergabung, tinggal 2. So, jadi adakah penggabungan itu sesuai untuk pasaran Malaysia atau tidak? Itu menjadi persoalan. So yang keduanya adalah di mana kita nak memperbaiki, menambah baik bahagian-bahagian penyiasatan kita, kuasa penyiasatan, kuasa rayuan dan sebagainya, dan juga penguatkuasaan supaya kita menjadi penguatkuasaan Akta Persaingan lebih mantap. Ia boleh melindungi semua pengguna di Malaysia ni. Okey. Jadi saya difahamkan MyCC akan mengadakan persidangan untuk persaingan undang-undang pada tahun ini. Kalau tuan boleh kongsikan secara ringkas berkenaan dengan persidangan ini. Ya. Persidangan kali ini adalah yang kali ketiga. Kita nak buat tetapi tertangguh disebabkan pandemik. Persidangan ni ada 3 tema. Satu pasal ekonomi digital, keduanya pasal rejim penggabungan yang saya maklumkan tadi, dan ketiga pasal tipuan bidar. Ya, tipuan bidar. So, jadi kalau tadi saya dah terangkan pasal rejim penggabungan, pasal ekonomi digital. Sejak pandemik, kita suka berbelanja melalui platform digital macam Shopee, Lazada dan sebagainya. Pesan makanan pun pakai Foodpanda, Bungkusit dan sebagainya. So, jadi isu-isu persaingan di antara platform-platform digital ni amat diperlukan, di mana pada masa yang sama perlu dikawal selia. Ya. Kita Syahidah, kalau perasan di luar sana, di luar Malaysia, Facebook, Meta, Amazon selalu didenda. Kerana menimbulkan isu-isu persaingan, isu-isu monopoli dan sebagainya. So, jadi ini perlu dibincangkan. Keduanya, isu tipuan bidar. MyCC sekarang menyiasat lebih 500 syarikat yang terlibat dalam tender kerajaan. Dan tender kerajaan itu bernilai lebih daripada RM2 bilion. Atas isu tipuan bidar. Okey. Pastinya persidangan ini akan memberi manfaat untuk banyak pihak sebenarnya. Jadi itu saja kesempatan kita ada, Cik Iskandar. 23-24 Jun di Sunway Resort
Assawi Resort. Okey, baik. Itu dia kami kongsi pada anda berkenaan persidangan Undang-Undang Persaingan 2022 MyCC yang ketiga. Terima kasih sekali lagi Cik Iskandar Ismail selaku Ketua Eksekutif MyCC berkongsi berkenaan dengan topik ini. Seterusnya kami ingin bawa anda